Siapa sebut buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Syahdan muka 1 2 3. Baris ketiga muka surat 1 2 3. Syahdan telah terdahulu sebut perkataan bahawasanya yang ditegahkan memindah zakat itu iaitu malik yang diam di dalam negeri atau dalam satu dusun yang tiada berpindah ia daripadanya. Jadi zakat kita nak pindah tempat yang dikata tak boleh nak kita duduk di Sungai Petani nak beri zakat kita ke orang All-Star, tak boleh. Siapa dia tu? Iaitu si malik, tuan punya harta. Yang nak beri zakat tu tak boleh buat pindah ke tempat lain. Hanya dia beri zakat kepada orang yang sekampung dengannya ataupun satu qaryah dengan dia. Jadi maknanya kalau setengah kitab dia kata apa? Apabila kita bawa zakat kita di Sungai Petani pergi ke Al-Ustaz, maka fuqara miskin yang duduk di Sungai Petani ni tengok mata putih je lah. Dia kata lagu tu. Pasal apa? Dulu aku duduk boleh juga makan zakat dalam susah aku ni, tapi dia buat pindah pergi ke tempat lain. Itu mengecilkan hati, itu haram. Dia kait cerita semua tu. Sebab tu kita dalam kampung kita, qaryah kita, bagi ke anak qaryah kita. Pasal kita duduk sini tak ada pindah ke mana-mana. Kalau kita jenis berpindah ranah sana sini itu lain cerita pula. Adapun imam, yakni sultan ataupun pemerintah, harus baginya memindahkan zakat mutlaqan. Jadi bila kita beri, kita tuan punya harta beri zakat kepada imam, beri kepada amil, amil kumpul di bawah satu pemerintahan di suatu kerajaan, maka kerajaan ni boleh pindah zakat ni mutlaqan. Mutlak ni semata-mata boleh dia nak pergi ke mana pun. Dia nak tolong orang luar negara pun boleh, bukan zakat dalam negeri ini saja. Kerana sekalian orang yang di dalam tangannya seperti hukum satu zakat jua. Jadi orang yang di bawah pemerintahan dia, hanya di bawah jagaan dia, zakat pun di bawah jagaan dia. Maknanya sama, dia beri tang mana pun tak apa. Kalau kita kata zakat kita beri ke amil, amil beri ke ke pejabat zakat nak bagi ke mana, ke Baling ke Sungai Petani ke Kuling ke, tak ada masalah. Nah, itu dibolehkan. Dan demikian lagi qadi harus baginya memindahkan jika tiada dijadikan oleh imam agama yang lainnya pada memerintahkan zakat. Jadi qadi dia boleh ambil orang beri zakat ke dia, dia boleh pindah pergi ke mana-mana suka dia juga. Tapi dengan syaratnya jika tiada dijadikan oleh imam akan yang lainnya pada memerintahkan zakat. Kalau hari ini zakat ada satu pejabat zakat asing. Maknanya qadi tak boleh memandai harta zakat yang di bawah tangan ketua zakat daerah. Ikut zakat daerah dialah berkuasa, berhak dalam membahagikan zakat ni. Qadi tak berhak. Pasal kerajaan kita ada buat satu jabatan yang masing-masing.
Dan harus bagi imam atau sa'i sa'i itu amil atau qadi, memberi izin bagi malik, izin bagi tuan punya harta yang nak beri zakat tu pada memindahkan zakat. Artinya kalau kita kata kita nak beri di apa, nak kita duduk Sungai Petani nak beri ke adik-beradik kita di Al-Ustaz tu, untuk qadi ke ataupun pegawai zakat ke, dia izinkan kita pindah pergi sana, baru boleh pergi beri di sana. Tetapi tiada harus bagi malik, tuan harta, tak harus memindahkan zakat dengan izin tadi, melainkan pada tempat wilayah, tempat pemerintahan orang yang memberi izin jual. Jadi kalau kita kata kita minta izin pada Tok Qadi ke Tok buat pegawai zakat Sungai Petani, nak pindah pergi mana? Pindah dalam wilayah Sungai Petani sahaja, tak boleh masuk wilayah Baling, Al-Ustaz dan lain-lainnya. Pasal dia hanya duk jaga kawasan Sungai Petani dalam kawasan dia lah. Maknanya kita tak mau beri dalam Korea kita ni, kita beri Korea orang lain, tapi dalam kawasan daerah Sungai Petani sahaja. Masuk Yan, Gurun apa semua tak boleh. Tiada harus pada tempat yang di luar wilayahnya. Itu mantap. Zakat tu yang bolehnya. Dan terkadang memindahkan zakat dengan tiada izin, seperti ada baginya 20 kambing pada satu negeri atau dusun, dan 20 kambing pada satu negeri atau dusun yang lain pula. Kita kata belah daerah Sungai Petani ni 20 ekor, belah daerah Baling 20 ekor. Nak buat lagu mana tu? Payah ke mudah? Benda tu tak payah mana lah. Kalau kita kata orang Baling, orang dia duduk di Sungai Petani ke, di Baling kan, nak belah kambing di dalam daerah Baling, dan dia belah kambing dalam Sungai Petani dua, mana sana 20 ekor, sini 20 ekor. Dia boleh buat lah. Kalau nak jauh pun boleh, nak dekat pun boleh. Kalau nak dekat, sungai muda tu antara seberang sana dengan seberang sini dekat je lah. Kalau nak jauh kan, Baling Bujung di Wing tu pun boleh lah. Sungai Petani Kuala Muda tu boleh semua tu. Bila kita nak belah sana 20, di sini 20, jadi 40. Bila 40 sampai zakat. Maka harus baginya serta karohah, harus baginya serta makruh mengeluarkan seekor kambing pada salah satu daripada dua tempat itu. Mana kalau nak beri Sungai Petani pun boleh, nak beri ke orang Baling pun boleh. Pasal kambing dia ada sana setengah, ada sini setengah. Dan seperti genap tahun harta zakat, padahal adalah harta itu dalam hutan atau dusun yang tidak mustahak di dalamnya. Serupa juga kalau kita kata tempat kita duduk belah tu tak ada orang fuqara asnaf yang nak boleh makan zakat, yang tidak mustahak, tidak mustahik baca dia, tidak mustahik, tiada berhak menerima zakat, mana bukan dia asnaf. Tempat kita duduk belah tu tak ada asnaf, maka hendaklah dipindahkan oleh si malik akan zakat harta itu bagi mustahik tempat yang terhampir. Kita belah tempat tak ada orang langsung, kita bagi ke kampung yang dekat dengan kita duduk belah lah, tak kira lah jauh mana pun, yang terdekat dengan ladang yang kita pelihara kambing ataupun ladang yang kita tanam padi tadi. Dan harus bagi segala mereka yang mempunyai khaimah berpindah-pindah. Ini jenis pindah randah tu Arab ni. Tu Arab zaman dulu dia pindah randah ikut rumput, ada rumput di sana pindah habis sana, ada rumput di sini pindah sini, kering sini, di sana hujan, ada turun dia tumbuh sana pindah habis sana. Itu pun duduk khaimah ni yang asal dia hukum dia tak wajib sembahyang jemaat. Dia tak wajib di satu tempat, tak boleh buat sembahyang jemaat pasal dia berkhemah. Walaupun depa ada 40 orang pergi duduk situ, tak boleh buat jemaat pasal dia bukan duduk situ.
Bila kemarau itu dia pindah pergi tempat yang lain pula, tempat ada hujan, tempat turun, tempat tumbuh-tumbuhan tu. Mempunyai khemah yang berpindah-pindah, yang tiada ketetapan, tak duduk tetap mereka itu pada satu tempat. Harus bagi segala mereka yang khemah ni memberikan zakatnya kepada mustahik yang sertanya, beri pada orang yang berhak, senaf yang berserta dengan dia duduk dalam khemah tu lah. Kalau kita kata khemah tu ada 2-30 keluarga ke, mana yang patut makan zakat, nak beri kat dia lah. Lagi senang tu. Dan jikalau ada yang setengah daripada bagai mustahik sekalipun, walaupun setengah mustahik, ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, setengah lah. Pasal asal dia nak kena bagi 8 orang, satu gantang pun, sekok kambing pun kena bagi 8 orang. Lepas tu ada kol-kol yang kata boleh beri seorang pun, kita tak pegang hak mudah tu lah. Nak pecah 8 orang untuk sekok kambing bukan senang. 8 orang tu 8 asnaf, betul, 8 orang, 8 jenis. Seperti harus bagi orang yang di dalam kapal yang berlayar di tengah laut, memberikan zakatnya kepada mustahik yang sertanya. Macam daripada buat kerja kapal, duduk sampai 5-6 bulan duduk dalam laut tu, dia ada harta banyak sampai zakat, dia boleh beri zakat kepada orang yang berserta dalam kapal itu, tapi syaratnya asnaf lah. Jangan nak pergi ke driver yang kaya tu. Bagi hak kaya tu lagi kaya dia. Maka jika tidak diperoleh mustahik pada tempat mereka, tempat kita duduk tu tak ada orang yang boleh menerima zakat fitrah lagi, maka hendaklah dipindahkan zakat kepada mustahik yang terhampir kepadanya. Lepas tu kita pindah ke tempat lain sikit yang dekat dengan kampung kita duduk. Kalau kita kata Sungai Petani ke, mau pergi ke Baling ke, kalau kita kata dalam, kita kata Korea apa, Taman Peruda, keluar masuk ke Korea Taman Ria ke taman apa, boleh lah tu. Maka jika sukar sampai kepada tempat yang terhampir itu, hendaklah dinanti kemudahan. Kalau payah nak pi pula, kita kata nak kena jenis kapal ke, jenis nanti hilang banjir dulu kan pi, zakat dah sampai dah nak beri ke orang seberang sana, tak boleh pi, kapal perlu apa semua tak ada. Tunggu sampai kemudahan, dapat kemudahan yang boleh pergi. Maknanya buat keluar siap-siap, letak sini, ni zakat ni, duit ke apa ke, lepas tu tunggulah masa boleh pergi hantar ke sana, pergilah hantar ke sana. Jika diharapnya sampai kepada tempat itu pada masa yang hampir, kalaulah tak lama sangat menunggu untuk sampai ke tempat yang ada asnaf. Dan jika tiada diharapkan, tak harap dah, memang tak boleh pi dah, kata-kata kalau jambatan runtuh terus tak boleh menyeberangi dah sungai itu dalam, tak ada perahu, tak apa, maka hendaklah dipindahkan zakat itu kepada mustahik tempat yang hampir kepada tempat yang terhampir kepada tempat yang sukar sampai kepadanya. Beri kepada tempat yang dekat dengan hak yang kita tak boleh pi, payah nak pi tadi ni, yang kerana sungai tu beri dekat kampung tu. Maknanya tak boleh pi kampung ni lah, bukan. Dan jika bersamaan dua negeri pada hampirnya, kiri kanan kita ada belakang kepada tempat harta, maka itu seperti hukum satu negeri jua, belah kiri belah kanan boleh beri belakang, depan belakang pun. Maka diberi zakat bagi segala mustahik kedua negeri itu, seperti memberikan dia bagi segala mustahik satu negeri jua. Kalau kita kata duduk Korea Taman Peruda, kita kawan kita ada sebelah taman apa Kampung Raja, ada sebelah Taman Ria, beri sana setengah, beri sini setengah, boleh macam tu. Tu kata pindah zakat pada tempat yang wajib dia keluar zakat. Jadi kita duduk Taman Peruda, wajib keluar zakat beri kepada orang yang dalam Taman Peruda lah, Korea dia. Kalau lebih kan, kalau tak ada orang kan, berilah kepada taman yang berdekatan dengan kita. Syahdan selanjutnya, jika tiada mawujud sekalian bagai mustahik di dalam negeri zakat. Kalau dalam negeri tempat kita duduk tu mustahik, mana orang yang berhak terima zakat, tak ada langsung, semua kaya belaka. Macam cerita zaman Khalifah Umar Abdul Aziz tu, siapa pun tak mau zakat, dia semua dia kaya. Tu satu negeri Islam yang pernah ada sejarah, kita Islam memerintah ni sampai jadi rakyatnya kaya, tak boleh makan zakat lagi dah.
Tu kalau ikut syariat betul kan jadi lagu tu lah. Kalau tak ikut syariat ni jadi macam-macam. Pasal apa? Tiada ada rahmat. Kerana rahmat Allah Ta'ala turun bersama dengan syariat. Itu yang kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau hai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada alam. Artinya Nabi Muhammad datang bersama dengan Islam, bersama dengan Quran, dengan hadis dia. Ikut yang tu lah baru dapat rahmat pada alam. Kalau tak ada ikut yang tu tak dapat rahmat lah. Nikmat boleh makan belakang, tu Tuhan tak kacau. Kafir pun boleh nikmat, Islam pun boleh nikmat, munafik pun boleh nikmat, hak lawan dia pun boleh nikmat. Firaun tu dia mengaku Tuhan pun dia dapat nikmat Tuhan pun tu ke? Bukan kata orang yang lawan Tuhan tak dapat nikmat, tak dapat rezeki, tak ada tu janji dia macam tu semua. Bila tak ada tempat, tak ada orang nak terima dalam negeri tu, atau lebih daripada kifayah, maknanya atau lebih daripada yang berhak menerima. Ada orang fakir tapi lebih lagi harta zakat tu banyak sangat. Nescaya wajiblah memindah sekalian zakat atau yang lebih itu kepada mustahik yang berhampir, yang terhampir kepadanya, yang seumpama mustahik negeri zakat. Artinya kalau kita kata dah negeri kita ni tak ada orang nak zakat, pindah pergi negeri lain. Kalau kita kata Kedah, hantar pergi ke Perak. Kalau Perak, hantar pergi Kedah. Berhak, nak ada orang yang berhak di sana. Dan jika dipindahkan ia kepada mustahik yang di negeri yang jauh daripadanya pun boleh. Pergi ke mana tu? Pergi ke Mekah ke mana ke boleh lah. Serta ada mustahik negeri yang terhampir kepadanya. Orang yang berhak asnah yang ada dalam negeri di Malaysia ni lagi, tapi kita nak pergi ke Vietnam ke, pergi ke Kemboja ke, boleh kalau ada tu pun. Dan jika dipindahkan ia pada mustahik yang di negeri yang jauh daripadanya, serta ada mustahik, ada asnah pada negeri yang terhampir kepadanya, maka iaitu haram. Tempat dekat ada, dia pergi jauh, maka tak haram dia beri ke tempat jauh, wajib dia beri hak jiran dia yang dekat. Lagi tiada memadai akan zakat. Tu lah beratnya. Kalau haram tu kita kata tak apa lagi lah, boleh taubat. Tak mustahik, tak jadi zakat tu, mana kena keluar lain pula lah. Jadi macam 2 kali zakat. Dah keluar dah, kemarin dah 1,000 dah, hari ni kena 1,000 lain pula, kemarin tak jadi. Kalau zakat haram saja tu kita kata boleh kita bertaubat lagi. Ni nak bertaubat, boleh bertaubat tapi kena ganti balik. Dua-dua kena, bertaubat pun kena, ganti balik pun kena. Jadi 2 kali. Tu kena jaga bagi elok-elok tu. Itu nak kena faham bab zakat, bab fitrah ni. Dan jika tiada diperoleh setengah mereka itu dalam negeri atau lebih daripadanya suatu, seperti bahawa diperoleh sekalian mereka itu dalam negeri dan lebih daripada kifayah setengah mereka itu suatu, atau diperoleh setengah mereka itu dan ada lebih daripada kifayah setengahnya suatu daripada kifayah setengah daripada mereka itu suatu, atau banyak suatu ni, atau diperoleh setengah mereka itu dan ada lebih daripada kifayah setengahnya suatu daripada zakat, hendaklah dikembalikannya bahagian setengah yang tidak mewujud atau yang lebih daripada kifayah setengahnya atas segala bahagian mereka yang tinggal. Itu pun jika kurang bahagian mereka itu daripada kifayah mereka itu, dan tiada harus dipindahkan kepada yang lain daripada mereka itu. Dan jika tidak kurang bahagian mereka itu, maka hendaklah dipindahkan ia pada semua bagi mustahak itu pada negeri atau dusun yang terhampir kepadanya. Jadi cara umum dianya, kalau kita kata beri zakat tu habis dah asnaf, kita kata bagi seorang 100, 8 orang 800, ada lagi lebih 200 duit kita, hari zakat kita 1,000.
Lepas tu nak buat lagu mana? Ni boleh nak berikan ke jiran kampung ke, ataupun bagi balik ke mereka 200, saya bagi 8 balik. Jadi maknanya tadi seorang 100 jadi 100 lebih sikit lah. Pasal dia boleh dapat, dia dapat lebih tu. Tu bila zakat kita banyak tu, mana kena bagi kepada 8 asnaf. 7 lah mualaf, jangan yang amil tak kena beri. Amil dia bukan pungut zakat atas sifat dia boleh makan zakat. Pungut dia atas sifat dia wakil khalifah, wakil kerajaan. Jadi 7 orang tu kena. Kemudian ada di dalam kitab lain dia sebut lagi, kalau ada 6 orang yang 7 tu tak ada, taruh kat dia sampai ada asnaf tu wujud di dalam negeri 10 tahun ke 20 tahun ke, taruh kena simpan, tak boleh bagi ke orang lain. Jadi kalau kita kata Ibnu Sabil tak ada, taruh nanti ada Ibnu Sabil bagi, tak ada tak bagi. Kalau fi sabilillah tak ada, tunggu sampai ada berlaku sabilillah baru beri. Kalau mu'allaf tak ada, tunggu sampai ada orang kafir masuk Islam, bila nak masuk tak tahu. Tunggu takut sampai bertahun-tahun pun tak apalah. Lepas tu baru boleh khalifah tu nak berbincang, mesyuarat nak ke mana pula kalau dah tak ada langsung asnaf yang berhak menerima tadi. Bermula sunat bagi imam atau sa'i memberitahukan bulan mengambil zakat pada harta zakat. Sunat bagi imam atau sa'i itu mana amil zakat, beritahu kepada orang tuan punya zakat, si malik, beritahu kat dia bila dia nak pergi ambil zakat. Yang disyaratkan lalu setahun. Maknanya kalau kita kata habis bulan 12, aku akan pergi ambil, pungutlah zakat di rumah tuan-tuan sekalian, hantar surat pergilah. Supaya bersedia segala mereka itu yang mempunyai harta bagi mengeluarkan zakat. Tujuan dia nak bagi duk siap siaga, bila orang mari ambil, mari bagi selalulah. Jangan duk jadi apa, mari ambil, Allah duit tak ada di rumah pula dah. Jangan duk jadi lagu tu, kawan kena mari 2 kali. Dan bersedia segala mustahik bagi menerima dia. Bersedia pula orang yang nak terima tu pula bersedia nak terima zakat. Dan bulan Muharram terlebih utama daripada lainnya kerana ia permulaan tahun pada syarak. Maknanya tutup akaun kita pada 30 ke 29 bulan Zulhijjah, maka masuk bulan Muharram tu keluarlah zakat. Tapi masalah zakat ni kalau kita perniagaan ke simpanan kita kira bermula pada hari yang mula kita simpan, tak kira lah bulan berapa pun. Jadi ikut cara yang syarak, cadangan syarak ni nak bermula apa pun dalam bulan Muharram tu. Lepas tu cukup haul dia bulan Zulhijjah habis, maka bulan Muharram tu bagi keluarlah zakat. Adapun zakat yang tidak disyaratkan lalu setahun, seperti biji-bijian dan buah-buahan, dia jenis ni dia bukan nanti tahun, dia kira hasil. Bila ditanam padi, bila ambil padi. Kalau tanam gandum, bila ambil gandum. Kalau tanam kurma, bila ambil kurma, bila ambil buah kismi, buah anggur. Maka tidak sunat yang demikian itu. Tak sunat amil tu beritahu kata dia nak pergi ambil zakat. Pasal apa? Padi ni kadang-kadang tu dia bukan sama yang nak masak padi tu.
Maknanya amil yang duduk dalam kampung tu dia tahulah bila ada padi, bila ada buah. Tetapi telah terdahulu perkataan bahwasanya barang siapa yang ada baginya harta yang genap tahunnya, maka ada hadir segala mustahik dan tiada ada padanya uzur. Orang apa mustahak zakat tu, asnaf tu ada dan tiada ada uzur bagi dia nak keluarkan zakat, wajib atasnya menyegerakan mengeluarkan zakatnya, dan tiada harus baginya melambatkan keluar zakat kerana nak tunggu bulan Muharram, nak nanti bulan Muharram atau lainnya. Jangan nak tunggu, tu tak boleh. Kerana di dalam ayat Quran dia suruh apabila kamu tuai padi kamu, tanaman kamu, berilah zakat dengan segera. Dan sunat menaruh tanda pada ni'am sedekah pula. Binatang-binatang yang kita nak beri zakat tu taruh tanda. Boloceng ke apa ada tengkok tu lah, tertebuk telinga pun boleh lah, bersubang kat dia. Dan ni'am faid, binatang harta faid, harta yang dapat daripada orang mati tak ada waris, harta yang kita ambil daripada orang kafir yang murtad, itu harta faid. Kalau harta ghanimah tu boleh dalam perang, ni tak perang, dalam perdamaian umpamanya. Perdamaian tu dipanggil apa? Kita orang Kedah duk bayar kat Siam dulu bunga mai. Hak tu harta faid tu. Tapi kita pergi kat dia tu nama faid lah tu. Kalau hak kafir beri kat kita namanya faid. Kalau hak kita beri kat dia tak tahu apa benda dia. Binatang harta zakat, harta faid ni buh tanda. Pasal nak belah dalam padang tu, nak pergi duduk bersama dengan kami-kami orang lain, takut tak kenal hak mana hak zakat, hak mana hak orang tuan punya. Kalau tak ada tanda apa, tuan kambing kata hak gemuk tu semua aku, hak aku hak hampa, takut lagu tu lah. Artinya penjagaan yang baik tu, yang elok tu diperlukan. Itu tujuan dia tu. Dan demikian lagi pada kuda dan kaldai dan baral dan gajah faid. Kaldai, kuda, baral, gajah, semua ni harta faid. Maka sunat menaruh tanda pada sekaliannya itu dengan dengan disiar dengan besi hangat supaya berbeza setengahnya pada setengahnya. Kira teruk lagi lah kalau kita lah ni tebuk lubang dengan bos subang ya. Dia apa, mik besi panas bakar pak macam tu jadi tanda. Dia buat macam orang Afrika. Orang perempuan Afrika biasa tengok di Mekah, biasa jumpa lah perempuan muka elok-elok ni, dia ada tanda paruk sini. Tanda di muka lah tu. Orang tanda-tanda lain enggak lah sikit. Jadi tak tahu apa pasal dia Afrika buat lagu tu, kita tak tahu lah sebab dia. Tak biasa sembang tanya dia apa. Dan supaya dikembalikan oleh orang yang barang siapa yang mendapat dia, orang jumpa binatang tu, hantar balik ke kandang hak kerajaannya, hak muslimnya lah, hak kerajaan lah senangnya. Dan supaya tidak dimiliki kemudiannya oleh orang yang bersedekah dengan dia, dengan dibeli atau lainnya, supaya takut bila dia beli daripada tu, dia beli balik hak dia. Kerana beli balik hak dia ni makruh. Kita biasa dulu dia pergi mukul sebelah padang, lepas tu bila nak balik dia bagi zakat lah, bagi setengah guni ke berapa ke, lepas tu jual balik ke tuan dia. Dia bayar balik lah segunah guni berapa duit tu. Lepas tu jual balik kepada tuan tu makruh. Pasal apa? Antaranya tak ada tawar-menawar lah, pasal kawan dapat free nak bagi balik ke dia. Dia pun tekan harga pun boleh.
Macam dulu kita dah bayar peterah dulu-dulu ni, bawa beras tu, bawa segantang je, lepas tu beri ke dia, inilah peterah aku yang wajib pada tahun ni, aku beli balik beli balik aku beli balik masa tu RM1.20 segantang. Lepas tu inilah peterah isteri aku pula, lepas tu aku minta balik beli RM1.20 segantang. Lepas tu inilah peterah anak aku, beli balik tu makruh. Boleh tu boleh lah, tapi makruh. Habis nak buat lagu mana? Jenah husung. Kalau 8 orang, 8 gantang buah atas pelatau sekar dulu ni. Jenah buah ni buah segantang tu lah. Kerana makruh bagi yang bersedekah memiliki sedekahnya balik dengan cara beli pun, daripada orang yang diberikannya sedekah akan dia dengan yang lain daripada pesaka. Pesaka tak apalah. Pesaka lagu mana? Kita kata bapa tu beri zakat tu kepada anak dia. Lepas tu anak dia dapat harta zakat tu yang bapa dia beri. Lepas tu anaknya mati, tinggal bapaknya dan lain-lain waris, maka bapaknya dapat 1/4 daripada harta anak si mati itu. Kemudian di antaranya kambing yang dia beri dulu pun boleh dapat ke dia. Yang tu pun makruh juga. Dan adalah tanda menaruh pada anggota yang nyata yang tiada banyak bulu padanya. Tanda nak bagi ada, tanda yang kata ada, nak bagi kenal kata kambing faid, kalau lembu harta faid, harta sedekah, harta zakat ni, hak kerajaan punya ni, buh tepat tanda yang tak banyak bulu supaya senang diketahui tanda itu. Dan terutama tanda kambing dan biri-biri pada telinganya. Tu kita kata veterinary kita sini dia kapik telinga tu. Lepas tu nak pergi sembelih kena mati lesen lah. Dan tanda pada sapi dan kerbau dan unta, kuda, keldai dan bagal dan gajah pada pahanya. Pak mudah tengoklah tu. Dan terutama bahawa adalah tanda kambing dan biri-biri itu terkecil dan tanda sapi kerbau terbesar daripada tanda kambing. Ikut badan lah, ke badan besar lah tanda tu. Dan tanda unta terbesar daripada tanda sapi, dan tanda kuda terbesar daripada tanda keldai dan terkecil daripada tanda sapi. Itu dia cerita sampai tanda pun apa kecil besar apa. Dan bagal dan tanda gajah terbesar daripada tanda unta, dan terutama hendaklah pada tanda ni'am pada zakat itu disuratkan sedekah. Tulis tanda apa, buat subang bagi ke dia, ataupun kapik telinga tu tulis apa, tulis sedekatun ke, ikutlah tulis wakaf ke, ataupun fai'un ke, tulis apa hak harta kerajaan. Dan demikian lagi hendaklah dituliskan nama Allah, maka itu terlebih utama lagi memberi berkat. Pula dah nama Allah tulis masuk di situ. Dan kerana maksud pada menjerat nama Allah itu membezakan serta mengambil berkat, bukan zikir Allah tu. Maka tiada ditilik kepada berlumur ia dengan najasah. Kemudiannya maknanya tulis nama Allah tu bukan kita fikir pasal Allah tu, nama Allah tu sebagai zikir saja. Sebab tu dia boleh bubuh kepada lembu kerbau ni kerana walaupun berlumuran dengan najis. Kerbau ni duk mengubanglah najis ikut dan dia lah. Lembu kambing pun tidak lantik kambing tidak naik ke lembu lagu tu lah. Cuma dia keh tinggal bekas pun minta najis juga. Maknanya dia kata tak apa yang tu. Tu kalau zakat harta kerajaan. Dan disuratkan, dituliskan pada jizyah sigar atau pada jizyah dan pada ni'am faid. Pada jizyah sigar, jizyah kecil, atau jizyah tu jizyah besar. Jizyah ni harta yang dibayar hasil kepala atau cukai kepala daripada orang kafir kepada kerajaan Islam.
Kerajaan Islam dia kena ambil jizyah. Duit apa orang panggil itu, duit perlindungan diri di dalam negara Islam. Sebab itulah haram bagi orang Islam menzolimi kafir-kafir zimmi itu, kerana dia ada memberi pembayaran. Dia bayar jizyah. Itu dalam surah apa, surah Bara'ah tu, hatta yu'tul jizyata an yadim wa hum saghirun. Nak beri jizyah tu pun dia kena ada cara dia, macam kedai pajak kedai tu. Orang duk token duk di atas, orang nak pergi minta kedai tu, dia duk langgar ni. Maknanya kerani yang nak terima jizyah duk tinggi, orang yang nak pergi bayar jizyah tu kena suara naik pergi ke atas. Itu di antara maksud wahum saghirun, mereka kafir itu adalah hina. Mana kafir hina, tak ada mulia. Tapi sebab itulah haram kita memuliakan orang kafir di atas sifat kufurnya. Sampai kepada peringkat apa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu itu kawan baik. La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu menteri-menteri kamu. Sampai tu Quran habaq siap-siap dah. Yang kita ni bantah dengan Quran, kita hebat lagi pada Quran kot. Yang kita pergi angkat orang kafir jadi bitanah. Balik tengoklah dalam surah Al-Ma'idah dengan surah At-Taubah, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ya, akhirnya permusuhan dapat dikeluarkan oleh mulut mereka, mereka memusuhi umat Islam. Itu punca bila kita beri mereka jadi bitanah dalam kerajaan. Jangan kita kata nak ikut agama ni kita semayang je. Kalau agama semayang kan Hindu semayang patu ke, tapi cara dia lah. Siang pun semayang juga, tapi dalam masalah lain tak ada kaitan langsung. Padahal kita ada kaitan besar dengan negara, dengan umat, dengan manusia, semua ada kaitan di dalam agama. Dan disuratkan faid, boleh tak tulis fai'un pada telinga dia, tetapi memadai menyuratkan dia dengan kaf saja, pakai huruf ringkas sajalah, K ke kaf ke, pada zakat pun Z ke, boleh belaka lah. Dan haram menaruh tandanya itu pada mukanya. Muka jangan duk toreh lah. Muka ni bukan zakat kata nak toreh menatang. Kita manusia bertumbuk pun muka diharamkan tumbuk. Mana kita bertumbuk tu siapa yang berdosa? Orang yang bertumbuk tu berdosa, pasal berdosa bertumbuk tu satu hal. Hampir tumbuk muka dia tu berdosa satu hal yang lain pula. Mana dua kali dosa tentu. Bertumbuk dosa dah, muka dia kena muka dia pun dosa juga. Oh, Islam dia suruh sampai tengah tu pasal apa? Kalau lagu tu tak jadi tumbuh, tak jadi tumbuh lagi baik. Dia nak yang tu je. Kalau tak kena muka dia kan nak kalah. Kalau dia kena kot belakang, kot paha tu, sedap isi je. Berasa macam dengan bola aja pun. Kena papan punggung tu betul-betul macam bola, tak ada sakit pun. Cuma dia telur apa? Terkojol turun je. Tu yang kata jangan, tu kata manusia, binatang pun tak boleh dipukul muka, haram. Kerana ditegahkannya daripadanya hak pukul muka ni haram, tanda muka pun haram. Dan tersebutlah hadis Muslim bahawa kena laknat Allah orang yang memperbuat dia. Allah laknat orang yang merosakkan muka orang lain.
Kalau merosakkan dengan apa, dengan orang lain ni pakai bedak ke apa di muka tu, dia pakai dia rosak. Itu macam mana pula? Itu KMM punya tanggungjawab lah. Pasal ubat tu dia luluh ke tak luluh ke. Dan haram mengambiri segala haiwan. Mengambiri itu orang panggil apa? Kasih binatang. Kasih buat kambing, kasih lembu, kasih. Haram mengambiri segala haiwan, melainkan haiwan yang dimakan. Kambing, lembu, unta boleh. Jangan duk kasih kucing, tak boleh. Mati benih dia. Bila kasih ni jadi kambing kasih, tak ada anak dah dia tu. Tak boleh buat bapak dah, tak boleh buat benih dah. Bahkan kambing kasih pun berjalan macam kambing betina juga. Tu kambing pun tak boleh kasih ni, daripada kasih orang ni macam mana cerita? Dia LGBT ni. Lagi tak boleh lah. Manusia lebih mulia daripada binatang. Binatang pun kita tak boleh merendah dan menghina macam tu. Apatah lagi manusia lebih lagi hormat dia. Nak kasih tu pada ketika lagi kecil. Masa kecil lah, jangan masa besar. Masa besar dia keliau jenuh main. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Tuhfah dan lainnya. Jadi ada macam-macam kitab yang cerita tak boleh kasih binatang yang tak boleh makan daging. Sebab itulah bila kita kasih binatang, dia jadi gemuk. Dia tak jadi macam jantan dia jadi macam pondan. Maka hilanglah benih dia. Tapi kerana tujuan manusia ni, Tuhan bagi kasih kerana nak makan daging banyak. Bila kasih tu isi banyak. Pasal apa? Kambing tu kalau kasih isi banyak, pasal apa? Bila dia sampai balik, kambing tu bila balik, nak tahu dia mana balik tengok tarikh lahir. Di antaranya kambing tu bila dia balik, dia bau. Bila dia bau tu, dia kira nak nak mengikori betina. Bila dia mengikori betina, tapi tak makan tak minum, akhirnya kurus kering. Dia boleh buat korban pun tak boleh buat korban. Sebab tu diharuskan kasih dia. Lepas tu bolehkah buat korban binatang kambing yang cacat tiada ada telok ni? Maka dalam hukum fiqah dia kata boleh buat korban dan kekah kepada binatang-binatang yang dikasihnya. Tapi kalau putus telinga tak boleh buat. Telinga orang bukan duk makan pun. Putus ekor, bergudung ekor pun tak boleh buat korban kekah juga. Tapi yang buang telur dia boleh, pasal apa? Hak nu buang telinga tu huduh tengok. Kita ni pun kalau tak ada telinga sebelah huduh lah. Lepas tu pakai serban baru pakai telinga, tak nampak. Boleh kan nak tudung dengan jubah, nak tudung dengan serban tu. Tapi hati hitam boleh tudung dengan jubah, tapi hitam tu lah. Jangan duk jadi macam tu sudah lah. Tu yang kata syarak ni menjaga semua pihak, bukan manusia saja, bukan binatang saja, semua hak yang boleh makan. Kalau kita nak kasih babi pun tak boleh, takut dia tak beranak. Bila tak beranak tu pupuslah. Tu yang veterinary atau apa kita panggil apa, markas tua apa panggil apa lah ni. Dia jaga sangat binatang ni, tak boleh ambil binatang ni, tak boleh ambil binatang ni, tak boleh bunuh dia. Antaranya tenggiling. Tenggiling tahu kata tak boleh nak bunuh dia tu. Mahal tu seekor sampai 200. Padahal bukan besar mana pun. Lepas tu mereka kata nak makan dah tanpa tenggiling, sisik tu lah sedap tu. Betul tak? Ada biasa sembang dengan Cina Hindu lah. Sisik tu dia macam dengan, kalau kita panggil dia lembu kerbau ni, tulang rimau menengih lah. Rimau menengih tak boleh makan tulang tu.
Yang orang pun menangis tak boleh makan tulang tu. Dan tak ada gigi nak memah tak boleh kak. Pasal tu binatang tu mahal. Baru ni depa apa? Import mari di Afrika mana kena tangkap. Kulit apa sisik. Sisik binatang tu lah tenggeling tu. Depa nak jaga tu pasal apa untungnya, apa baiknya ada tenggeling. Hak tu yang kita bukan tahu sangat apa benar dia. Bagi orang yang mengkaji, biasa kita tengok apa orang duk baca dalam kitab Hayatul Haiwan Al-Kubra, kitab kehidupan binatang yang ditulis oleh siapa nama tak ingat ulama dia, Ibnu Sina ke apa dia. Ada 700 jenis binatang hak yang dia tulis dalam Hayatul Haiwan Al-Kubra tu. Dia cerita satu-satu lah, benda ni jadi lagu ni, binatang ni lagu ni, binatang ni jadi tabiat dia lagu ni, tabiat lagu ni. Jadi sebab itulah di antaranya kita dilarang membunuh lebah kerana dia menjadi pendebungaan. Dilarang membunuh segala kabur-kabur itu kerana pendebungaan. Dilarang membunuh kelawat kerana dia boleh jadi baja. Dilarang membunuh khutah. Khutah tu burung layang-layang. Tambah lah ni pula burung layang-layang yang mahainya. Sarang pun mahal dah. Sarang dia buat rumah batu sama dengan kita apa? Tengok pergi jalan kot. Rumah batu dia ber-30-40 ribu, 50 ribu kak. Sarang burung je macam tu. Burung dia dilarang oleh Nabi membunuh. Yang Nabi suruh bunuh 5 benda di antaranya tikus, ular, lipan. Katak pun dilarang bunuh. Katak ni bila dia ada dalam rumah kita tahu ulang tak ada dalam rumah tu. Rumah kat kampung lah, kat pekan tak tahu lah. Demikian juga kalau katak buru tu kalau ada dalam rumah, lipan tak masuk dalam rumah. Lipan bara pun tak masuk. Apa hikmat dah itu? Itulah yang Nabi larang bunuh benda ni pasal ni. Yang lain disuruh bunuh tu pasal apa? Dia jadi musuh tanaman lah, musuh manusia lah. Membahaya manusia. Semua tu ada hikmah. Apabila disuruh, apabila dilarang oleh Rasul, oleh Allah Ta'ala, ada hikmahnya masing-masing. Pasal apa yang kita tak mau ikut? Tu bila tak mau ikut, macam tragedi di kepala ayam di ibu itu, orang dalam hadis kata jangan kamu pupuskan bukit daripada tumbuhan. Kalau kita lah ni kata jangan jangan menggondolkan bukit. Jadi gondol bukit, apa jadinya? Jadi tak mau ikut fatwa alam sekitar. Alam sekitar dia ikut cara sains, selamat. Al-Quran berbetulan dengan sains, dan sains itu yang betul berbetulan dengan Al-Quran. Tentu yang kita jadi galik, jadi leka. Leka itu pasal apa? Kerana leka inilah Tuhan binasakan umat manusia. Kemudian habis kat tu, faslun pada menyatakan sedekah sunat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin yufaqihna fid din bi jahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.